Baiklah, hari ini Majlis Perbandaran Ampang Jaya atau MPAJ menafikan dakwaan penduduk di Taman Bukit Permai 2 yang mengatakan tiada sebarang tindakan diambil pihak kuasa walaupun penduduk ada membuat aduan. Pegawai Perhubungan Awam MPAJ Nur Hayati Ahmad memberitahu berdasarkan semakan pihaknya hanya menerima aduan kerosakan berkaitan longkang di hadapan rumah penduduk di Jalan Teratai 1/2K dan bukannya di tapak kejadian tanah runtuh. Umar Vati yang berada di lokasi sepanjang hari ada butirannya. Mungkin kita boleh tanyakan kepada Umar bagaimana agaknya keadaan ketika ini. Adakah penduduk sudah dibenarkan kembali ke rumah masing-masing, Umar? Terima kasih Jasmine di studio dan pada ketika ini saya masih berada di Taman Bukit Permai 2 iaitu kira-kira 100 meter daripada kawasan tanah runtuh di belakang saya ini, dan pada ketika ini lokasi ini masih lagi ditutup dan tiada kerja-kerja pembersihan ataupun pengalihan tanah berlaku kerana kajian mengenai pengukuhan tanah masih lagi dijalankan oleh Jawatankuasa Teknikal Kerajaan dan kajian untuk memastikan mengenai pergerakan tanah. Dan sebentar tadi saya sempat untuk menemu ramah ahli Majlis Perbandaran Ampang Jaya Muhammad Samad sebentar tadi, dan beliau memberitahu sebarang keputusan sama ada untuk membenarkan penduduk di sini untuk memasuki kawasan ini atau tidak adalah bergantung kepada laporan teknikal yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa itu, dan beliau memberitahu pasukan berkenan tidak mahu mengambil sebarang langkah secara tergesa-gesa kerana dia mungkin melibatkan nyawa penduduk dan sebagainya. Dan ditanya mengenai insiden tanah runtuh, Muhammad Samad ada menyifatkan kejadian ini sebagai sesuatu yang luar biasa, dan beliau menjawab memberitahu bahawa ini adalah lokasi yang selamat. Dan kita dengarkan apa yang dikatakan oleh sebentar tadi. Ikut pengalaman saya, pokok-pokok kecil yang tumbang itu adalah salah satu tanda kegagalan cerun lah. Nombor dua, aliran air yang konsisten di bawah tanah. Itu juga tanda-tandanya. Selain daripada itu, saya rasa saya tak nampaklah satu tanda yang besar daripada dua perkara atau tanda ini. Hanya itu petanda pernah berlaku sebelum. Di sini tak pernah. Kawasan itu tak pernah. Saya pantau tak pernah. Yes. Tak sangka. Okey. Kalau ada pokok yang diturunkan pun penduduk yang potong untuk dia bercucuk tanam dekat sana. Kalau itu saya pasal sekali. Untuk bukti rujuklah Google Earth, dia akan tunjuk dekat sana berapa cantiknya dengan buffer zone yang panjang daripada yang lebar daripada border takhip bangunan penduduk, rumah penduduk dengan cerun itu memang jauh. Dan itu tadi apa yang dikatakan oleh ahli Majlis Perbandaran Ampang Jaya sebentar tadi. Dan jika kalau Jasmine tanya dekat saya kawasan ini sama ada selamat untuk diduduki atau tidak, dan saya difahamkan sekumpulan daripada penyelidik UKM sebentar tadi kira-kira pukul 2 petang hingga pukul 3 petang tadi, kira-kira 1 jam meluangkan masa di sini untuk melakukan kajian. Dan saya difahamkan apa antara intipati kajian adalah dikatakan cerun di sebelah kiri saya ini masih tidak selamat dan agak ada berlaku pergerakan. Dan apa yang saya boleh kongsikan sebentar tadi, waktu satu-satunya kru media yang berada, kami Astro Awanita sebentar tadi, kami sempat menyaksikan berlakunya dua kali tanah runtuh, iaitu kira-kira pukul 7.12 petang tadi dan juga 7.46 malam tadi. Dan kami agak ketakutan juga melihat agak dengan bunyi yang agak seperti satu denyutan ataupun letupan yang kuat besar. Dan saya juga difahamkan kira-kira 10 sensor iaitu device dipasang di puncak bukit di puncak cerun itu untuk melihat kepada pergerakan tanah. Dan apa yang dikongsikan oleh seorang pegawai dari JKR sebentar tadi, kira-kira pukul 7 sehingga pukul 7.50 malam tadi masih berlaku adanya detect pergerakan tanah berlaku di kawasan ini. Dan setakat ini saya Jasmine sendiri boleh melihat kawasan di belakang saya masih dia ada dua deretan rumah di sebelah kanan dan sebelah kiri saya, di mana di atas kira-kira 10 buah rumah di atas saya itu masih lagi belum mendapat bekalan air dan juga bekalan elektrik. Sementara rumah yang benar-benar di sebelah kanan dan juga di kiri saya, kira-kira 20 hingga 25 buah rumah telah mendapat bekalan elektrik dan juga air. Dan saya melihat penduduk mula memasuki kawasan ini dan hanya dibenarkan untuk memasuki kawasan ini untuk mengambil barang keperluan termasuk pakaian dan sebagainya. Dan kerajaan juga menyediakan sebuah pusat pindaan sementara di Dewan Berhampiran, dan
Dan saya kira Teruskan, itu Umar. saja perkongsian saya dari Tanah Runtuh di Ampang. Baik Umar, saya Jasmine. mungkin ada masa sedikit saya nak bertanyakan kepada Umar kerana itu adalah perkembangan terbaru berlaku pergerakan tanah selepas jam 7 tadi 2 kali kalau tidak silap saya Umar katakan tadi. Apakah langkah susulan? Adakah itu sesuatu yang telah diramalkan pihak JKR dan sebagainya kerana hari ini adalah beberapa hari selepas kejadian. Adakah ia akan berlaku lagi? Umar, mungkin Umar ada sedikit perkembangan ataupun update mengenai itu kerana yes baru sahaja berlaku tadi Umar. Ya benar Jasmine, dan saya difahamkan yang sekumpulan daripada penyelidik dari UKM seperti tadi telah meramalkan akan berlaku pergerakan terutamanya di cerung kiri saya agak kestabilan tanahnya agak tidak agak membimbangkan dan bila-bila saja tanah runtuh susulan boleh berlaku terutamanya apabila cuaca hujan ataupun tidak mengizinkan. Itu apa yang dikongsikan oleh salah seorang pegawai yang berada di sini di mana laporan penuh daripada penyelidik daripada UKM belum diterima setakat ini, Jasmine. Umar, sebelum itu saya juga mahu tahu keadaan penduduk-penduduk di sana. Saya pasti selepas ia berlaku kebimbangan tu masih ada. Benar mereka ditempatkan di pusat penempatan sementara tetapi mereka mahu tahu berapa lama lagi perkara ini akan berlanjutan. Mereka boleh letak sensor dan sebagainya, cek dan sebagainya. Tetapi yang penting kehidupan tu harus diteruskan. Jadi berapa lama agaknya dan apakah sentimen penduduk? Sebesikit Umar masanya. Jasmine, sebenarnya memang PPS disediakan oleh kerajaan di mana boleh menempatkan hampir 100 hingga 150 orang. Namun saya difahamkan sehingga ini tidak seorang pun penduduk di sini yang tinggal di PPS itu dan mereka mengambil keputusan untuk tinggal di hotel, di rumah saudara ataupun rumah rakan-rakan mereka. Dan saya juga sempat bercakap dengan beberapa orang jiran, beberapa penduduk di sini di mana ada yang menyatakan kebimbangan dan juga ada yang mendakwa bahawa perancangan pembangunan tidak terkawal di kawasan ini sejak 30 tahun yang lalu. Mungkin antara penyumbang kepada berlakunya bencana yang merenggut 4 nyawa pada hari Khamis lepas. Baiklah Umar. Saya pasti ada lagi yang perlu Umar dapatkan informasi dan sebagainya. Umar akan kongsikan segalanya di astroawani.com dan juga di platform-platform kami yang lain. Terima kasih Umar.